Okey Syuk, boleh start. Alright, okay, terima kasih Encik Nazrun. Okay, sebelum saya mulakan, okay, izinkan saya untuk saya share saya punya skrin. Okay, sekejap ya. Okay, tuan-puan boleh nampak saya punya skrin ke? Nampak. Nampak. Okay, Alhamdulillah. Alright, okay, so untuk permulaan ni, okay, macam ni. Macam mana cara untuk tuan-puan pergi kepada, macam mana cara untuk buka Microsoft Teams ni? Okay, first of all, okay, tuan-puan perlu buka internet browser. Okay, mana-mana browser pun boleh. Okay, tapi daripada pihak kami suggest untuk menggunakan Microsoft Edge ataupun Google Chrome. Okay, and then bila browser dah buka, tuan-puan perlu tulis office.com pada URL address pada atas ni. Okay, lepas tu tekan enter button. Okay, nanti dia akan keluar ataupun pop up satu option untuk sign in. Okay, nanti tuan-puan perlu sign in menggunakan license yang telah diberikan kepada tuan-puan. Okay, lepas tu tekan pada login ataupun sign in. Okay, nanti dia akan terus pergi kepada interface yang sama macam yang tuan-puan boleh lihat pada skrin saya sekarang ini. Okay. Ya, Pak Agak udah Microsoft Teams. Alright, okay, sekiranya tuan-puan ada sebarang soalan, okay, tuan-puan boleh terus bertanyakan kepada saya ataupun boleh menulis di ruangan meeting chat. Alright. Okay, so bila dah dekat sini, tuan-puan perlu tekan ataupun klik pada Teams yang warna biru ni. Okay, bila tekan pada ikon ni, dia akan pergi kepada interface yang macam ni. Okay, so ini adalah Microsoft Teams punya interface. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, okay, pada belah kanan ini, yang belah kanan ini kita panggil sebagai WeSpace. Okay, yang belah kiri ni, ini adalah MeSpace. Okay, apa beza dua space ni? Okay, yang kanan ni, ini adalah tempat untuk tuan-puan melakukan kolaborasi ataupun communication di antara pensyarah-pensyarah ataupun student. Okay, so pada belah kiri ni, ini adalah kegunaan peribadi kita. Maksudnya untuk kegunaan tuan-puan. Okay, dan untuk belah kiri ni, orang lain takkan boleh nampak lah. Maksudnya khas untuk tuan-puan sahaja. Okay, so dekat belah kiri ni, okay, kita akan nampak ada aktiviti, chat, teams, assignment dan sebagainya. Okay, so saya akan terangkan satu persatu. Okay, bermula dengan aktiviti. Okay, di sini apabila tuan-puan tekan pada aktiviti, dia akan keluar dua option iaitu feed dan juga my activity. Okay, apa beza di antara feed dan juga my activity ni? Okay, sebenarnya untuk makluman tuan-puan, yang my activity ni dia adalah okay, sekiranya tuan-puan ada post sebarang info dekat conversation chat ataupun ada mention someone, okay, dia akan keluar pada ruangan my activity ni. Okay, manakala untuk feed, okay, sekiranya ada user lain macam mention nama tuan-puan ataupun ada like info yang tuan-puan telah post pada conversation chat, okay, semuanya akan boleh dilihat pada ruangan ini nanti. Alright, manakala untuk chat, okay, ini adalah tempat untuk private chat, which is one-on-one chat ataupun group chat. Okay, sebagai contoh, okay, apabila saya tekan pada chat ni, okay, dan saya tekan pada search yang atas ni, okay, dan di sini kita boleh cari nama user yang kita nak chat. Okay, sebagai contoh, saya tulis nama student saya, which is yang nama Adele ni. Nampak dia akan terus automatic detect. Okay, dan saya pilih nama Adele ni. Okay, sekejap. Okay, dan di sini saya boleh berkomunikasi secara peribadi dengan student saya ni. Ataupun kita juga boleh membuat group chat dengan menekan pada butang ini untuk buat group chat. Okay, saya akan proceed untuk one-on-one chat dahulu. Okay, sebagai contoh saya tulis selamat pagi. Okay, dan mungkin saya boleh tanya bagaimana dengan progress bagi assignment
Okey. Dan okey, untuk makluman tuan-puan, okey, sebarang fail yang telah dikongsikan di ruangan chat ini, okey, dia akan disimpan di dalam OneDrive. Okey, dan dia punya storage bagi OneDrive adalah 1 terabyte bersamaan dengan 1000 gigabyte. Sangat banyak sebenarnya. Okey, so daripada sini sebenarnya kita juga boleh, tuan-puan boleh menggunakan macam A format, okey, macam nak gunakan bold ke, italic ke, underline ke, okey, semuanya boleh dipilih di ruangan ini sebenarnya. Okey, dan di sini sebenarnya kita boleh setkan yang message yang kita nak sendkan kepada user tu, kita boleh setkan sebagai important ataupun urgent ataupun standard. Ada tiga pilihan berbeza sebenarnya. Alright, seperti yang saya mention tadi, di sini kita boleh attachkan file ataupun buat file sharing. Okay, dengan cara menekan attachment icon dekat bawah ni. Okay, dan di sini ada dua pilihan. Sama ada tuan-puan boleh memilih file yang daripada OneDrive ataupun yang disimpan di dalam local drive. Okay, sebagai contoh, saya gunakan yang ada di dalam local drive. Okay, sekejap. Okay, dan di sini tuan-puan boleh pilihlah di mana lokasi file yang tuan-puan simpan. Okay, tunggu sekejap. Nanti dia punya progress akan keluar dekat sini nanti. Yang color hijau ni. Okay, dan tuan-puan boleh tekan send button apabila ia dah siap di-uploadkan. Oh, makan saya ada someone yang telah tershare dia punya screen ya. Okay, bagi saya share balik saya punya screen sekejap. Okay, so daripada sini sebenarnya tuan-puan juga boleh menggunakan macam emoji, stiker dan juga GIF lah. Dia punya fungsi ni lebih kurang macam WhatsApp. Okay, so boleh gunakan macam emoticon smile ke, GIF pun ada. Okay, sekejap. Okay, dan ini sebenarnya untuk membuatkan conversation di antara user tu lebih menarik lah. Okay, dan tuan-puan boleh tekan pada send button untuk sendkan information ini. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, di sini ada fungsi untuk sebagai acknowledgement lah. Okay, dan caranya dengan, tuan-puan perlu pergi pada bahagian ruangan atas kanan. Okay, dan mungkin tuan-puan boleh tekan pada thumbs up. Okay, maksudnya untuk menunjukkan acknowledgement. Okay, so di sini tuan-puan boleh tahulah yang ada yang student saya ni, nama Adele ni, okay, dia telah acknowledge dengan message yang telah saya sendkan kepada beliau tadi. Okay, sebenarnya untuk maklumat tuan-puan, di sini kita juga boleh membuat panggilan video ataupun membuat panggilan telefon, audio call. Boleh terus buat direct daripada chat sebenarnya. Alright. Okay, so daripada belah kanan atas ni, okay, di sini adalah tempat untuk kita cari file yang telah dikongsikan di dalam chat sebenarnya. Okay, sebagai contoh, ini adalah file yang telah saya uploadkan tadi. Okay, sekiranya macam chat tu dah terlalu panjang, okay, dan tuan-puan nak cari file yang telah di-sharekan mungkin dalam minggu lepas ke, okay, sebenarnya tak payah nak susah untuk scroll up sampai ke atas. Okay, just tekan pada file ni, file tab, dan boleh terus cari file dekat ruangan sini nanti. Alright, so saya akan pergi kepada Teams. Okey, di sini adalah tempat untuk tuan-puan membuat Teams dan juga channel. Okey, sebagai contoh dekat kiri ni, okey, di sini dah ada 3 Teams yang telah dibuat di dalam team saya. Okey, dan untuk makluman tuan-puan, setiap Teams yang telah dibuat, dia akan diberikan general channel. Dia sebenarnya by default. Okey, apabila Teams telah dibuat, okey, dia akan datang bersama dengan general.
Okay, sebagai contoh saya akan klik pada join or create a team. Okay, di sini adalah tempat untuk tuan-puan membuat teams. Okay, tekan pada teams dan turun bawah and then klik pada join or create a team. Okay, dan di sini ada dua pilihan berbeza iaitu create a team start from scratch which is yang totally kosong ataupun join a team with a code. Okay, so ini macam teams itu telah disetkan sebagai private ataupun tuan-puan nak join team ni. Okay, maksudnya tuan-puan perlu dapatkan code daripada owner daripada teams tersebut. Okay, tak payah ni saya akan tunjukkan sebentar lagi macam mana nak dapatkan Teams code ni. Okay, so daripada sini sebenarnya untuk buatkan Teams, okay, tuan-puan perlu tekan pada create team. Okay, dan di sini tuan-puan akan nampak 4 pilihan berbeza iaitu kelas, professional learning community, staff dan juga other. Okay, sebenarnya untuk kelas ni, ini adalah tempat untuk e-learning macam kegunaan untuk student dan juga lecturer lah. Okay, manakala untuk professional learning community ataupun PLC, ini adalah kegunaan untuk di antara lecturer. Sebabnya dia consider macam forum di mana tempat perbincangan bagi tenaga pengajar dan juga lecturer lah. Right, manakala untuk staff, okay, ini teams untuk kegunaan staff HR ke ataupun staff daripada PTSB lah. So kalau ada perbincangan ataupun khas untuk staff, okay, so boleh pilih teams daripada jenis staff ini. Okay, manakala untuk other, ini adalah teams untuk kegunaan selepas waktu pembelajaran lah. Okay, so kita boleh anggap sebagai mungkin untuk kurikulum ke. So tuan-puan boleh pilih other untuk buat sebarang aktiviti selepas waktu pembelajaran. Okay, sebagai contoh mungkin ada sesi pertandingan badminton ke. So kalau nak buat pembincangan, boleh pilih other ni. Alright, so daripada sini saya akan pilih untuk kelas which is e-learning between student dan juga lecturer. Okay, so di sini tuan-puan boleh letak nama bagi teams yang bakal dibuat. Okay, sebagai contoh, saya masukkan kelas matematik. Dan dekat bawah ni, tuan-puan boleh menulis description bagi teams yang akan dibuat nanti. Okay, kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah sebabnya dia optional. Okay, dan apabila dah siap, terus tekan pada next button. Okay, tunggu sekejap. Okay, so di sini tuan-puan boleh pilihlah student mana yang tuan-puan nak invite ke dalam Teams. Okay, dan ada juga ruangan untuk tuan-puan pilih lecturer mana yang nak di-invite masuk. Okay, sebagai contoh saya masukkan beberapa student. Okay. Okay. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, okay, sebenarnya daripada sini kita juga boleh invite guest user, which is user yang luar daripada PTSB lah. Okay, mungkin tuan-puan nak jemput student ataupun lecturer yang mungkin datang daripada Politeknik Seberang Perai ke ataupun Politeknik Ungku Umar ke kan. Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Okay, sebenarnya daripada sini tuan-puan boleh add mereka sebagai guest user. Okay, tapi untuk information tuan-puan, untuk benarkan guest user ni, okay, pihak IT admin ataupun global admin kena allowkan akses untuk guest user ni daripada admin center. Okay, sebagai contoh, saya add menggunakan saya punya personal email. Sebenarnya untuk guest user ni, sebarang email boleh digunakan oleh guest user. Okay, contohnya kalau mereka guna Gmail ke, yahoo.com ke, boleh, tak ada masalah. Okay, sebagai contoh, saya masukkan saya punya personal email address.
Okey, sekejap. Okey, sekejap dia tengah loading. Nampak. Dia akan terus detect sebagai guest lah. Which is someone ataupun dia punya account ni menggunakan email luar daripada tenant PTSB. Macam tu. Okey, dan mungkin saya akan add beberapa, mungkin satu ataupun dua lecturer. Okey, sekejap. Okey. Saya add satu lagi. Okey. Okey, apabila dah selesai add ke semua user yang tuan puan invite ke dalam Teams ni. Okey, nanti tuan puan perlu tekan pada close button. Okey. Alright, apa beza di antara Teams dan juga chat? Okey, sebenarnya yang chat ni dia punya tab ada macam 3 ataupun 4 sahaja. Maksudnya dia punya setting ataupun features tu tak banyak. Okay, tapi daripada Teams, okay, kita boleh lihat ada pelbagai settings dan juga features lah pada ruangan atas ni. Okay, seperti post, file, class notebook, assignment dan juga grade. Okay, untuk makluman tuan-puan, kami akan pergi lebih detail untuk bagi penerangan bagi kelas notebook, assignment dan juga grades ni pada sesi yang akan datang. Hari ini untuk sesi ni saya akan berikan penerangan macam general setting dan juga features sahajalah untuk Teams ni. Alright. Okay, so daripada sini. Assalamualaikum. Ya, salam. Boleh bertanya? Boleh. Macam mana kita nak add secara bundle? Macam sekarang ni ada 93 peserta kan. Adakah ada satu-satu ataupun boleh ataupun ada shortcut untuk add secara kelompok tu? Okey. Kalau tuan nak ikut cara yang saya berikan, yang saya ceritakan tadi, saya rasa itu macam penat lain, banyak tu sebenarnya. Okey, sebenarnya kita ada cara lain which is kita boleh generatekan Teams code. Okay, dan kita boleh berikan kepada user. Okey, macam mana nak dapatkan Teams code ni? Okey, daripada Teams yang telah kita buat daripada atas ni dan klik pada 3 titik ni ataupun kita panggil sebagai ellipsis button. Okey, dan tekan pada manage team. Okey. Dan di sini adalah tempat untuk owner ataupun kita panggil sebagai Teams owner untuk mereka kawal apa setting yang ada di dalam Teams tu. Okay, seperti yang kita dapat lihat dekat sini members, ada channel, setting, analytic dan application ya. Okay, tadi saya cakap macam mana nak dapat Teams code kan. Okay, daripada sini tuan-puan perlu pilih settings iaitu tab yang ketiga. Okay, lepas tu turun bawah and then expandkan untuk team code. Okay, dan di sini tuan-puan perlu tekan pada generate untuk dapatkan kod berkenaan. Okay, so daripada sini seperti soalan daripada tuan tadi. Okay, so tuan perlu dapatkan, perlu copy kod ni. Okay, dan boleh belaskan ataupun boleh send ataupun forward kepada user yang tuan-puan ingin jemput ke dalam Teams. Okay, mungkin boleh send melalui WhatsApp ke, email ke, tak ada masalah. Okay, apabila user dah dapat team code ni, okay, user berkenaan boleh tekan pada join or create a team dan masukkan Teams dan masukkan kod tersebut di ruangan ini. Join a team with a code. Okay, so paste saja kod kat sini dan klik pada join team. So dia akan automatically akan tambah user berkenaan ke dalam kelas matematik yang saya createkan tadi ni. Ini adalah cara yang cepatlah untuk tambahkan banyak user
ke dalam Teams kita. Alright. Okay, so saya akan pergi balik kepada setting ataupun features yang ada dalam Teams yang tadi. Okay, klik pada ellipsis button. Okay, pilih pada manage team. Okay, sekiranya user yang yang masuk ataupun add secara menggunakan Teams code, okay, kita boleh lihat berapa jumlahnya dekat sini nanti. Nanti jumlahnya akan bertambahlah mengikut user yang tuan-puan berikan Teams code tadi. Tuan-puan boleh lihat senarai yang ada dekat yang ada dalam Teams tu dekat ruangan ini. Okay, so kalau tuan-puan macam nak reject ataupun nak remove user yang tak sepatutnya ada dalam Teams tu, boleh sebenarnya. Okay, dengan cara tekan pada X button ni, remove Adele, remove Alex, boleh, tak ada masalah. Okey, dan di sini juga kita boleh setkan user tu sebagai member ataupun owner. Boleh pilih, boleh setkan dekat sini nanti. Dan untuk makluman tuan-puan, okay, sekiranya kita pilih user tu daripada lecturer, okay, dia akan automatically disetkan sebagai owner. Tapi tak ada masalah, kita juga boleh setkan sebagai member mereka ni, tak ada masalah. Okey, manakala untuk channel, okay, di sini kita boleh lihat ada berapa jumlah channel yang telah di-createkan ataupun dibuat di dalam Teams kita. Okay, seperti sekarang ni, hanya ada satu general channel sahaja. Sebabnya saya belum lagi tambahkan channel dekat ruangan inilah. Nanti kalau saya tambah, dia akan automatically appear dekat sini nanti. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, sekiranya tuan-puan macam accidentally deleted any channel yang ada di dalam Teams, okay, sebenarnya kita boleh recover channel yang telah terdelete tu. Okay, dengan cara pergi dekat channel ni dan nanti dia akan keluar ataupun appear dekat ruangan deleted section ni. Okay, dan nanti dia akan ada option untuk recover dekat sini nanti. Okay, untuk lebih jelas, saya akan buatkan satu demo. So tuan-puan boleh senang fahamlah sikit kan. Okay, sekejap saya createkan satu demo channel sekejap. Okay, cara untuk addkan channel, okay, sama juga macam nak pergi ke settings tadi. Okay, tekan pada ellipsis button and then choose add channel. Okay, mungkin saya tulis kelas A. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, apabila kita nak create channel ni, kita boleh setkan sebagai standard ataupun sebagai private. Okay, apa beza di antara standard dan juga private? Okay, standard ni, semua orang di dalam Teams yang telah kita jemput tadi boleh akses channel ini. Okay, manakala untuk private, hanya orang tertentu sahaja ataupun user tertentu sahaja boleh masuk dan juga lihat konten yang ada di dalam Teams tersebut. Okay, so saya akan pilih untuk standard dahulu. Okay, standard. Then klik pada add button. Okay, so tadi saya cakap kalau kita macam terdelete channel, okay, macam mana kita nak recover balik. Okay, sebagai contoh, saya akan delete channel kelas A ni. Okay, so macam mana nak recover ataupun nak dapatkan balik channel yang telah terdelete tadi? Okay, sama juga macam tadi. Tekan pada ellipsis button ni. Lepas tu pilih manage team. Okay, pergi pada tab channel. Nampak tadi dia punya deleted section ni kosong kan. Okay, tapi sekarang ni dia dah tukar jadi satu dan tuan-puan perlu expandkan dekat sini. Nampak? Channel yang saya terdelete tadi akan ada di ruangan deleted section ni. Okay, so untuk dapatkan balik channel ni, just tekan pada restore yang ada pada belah kanan ni. Okay, restore.
Okey, nampak dia pergi balik kepada tempat yang tadi di bawah general ni. Okey. Alright. Okay, so memandangkan saya dah go through dengan channel, okay, saya akan tunjukkan apa beza di antara private dan juga standard channel. Okay, saya akan tunjukkan apa itu fungsi private channel. Okay, sama juga macam tadi, add channel. Okay, mungkin saya akan tulis kelas B. Okay, untuk privacy ni, okay, tadi saya pilih standard. Okay, sekarang saya akan pilih private. Okay, dan tekan pada next button. Okey, kalau macam standard tadi, okay, dia tak ada option untuk tambahkan student ataupun lecturer ataupun teacher. Okay, so untuk private, okay, kita boleh pilih user yang mana kita nak jemput ke dalam Teams kita. Okay, sebagai contoh, saya masukkan beberapa student. Okay, dan untuk lecturer, saya masukkan mungkin seorang sahaja. Okay, apabila dah siap tambah user yang ingin dijemput, okay, dan tekan pada done button. Okay, so di sini, okay, ada perbezaan di antara kelas A dan juga kelas B. Okay, kelas A ni saya telah setkan sebagai standard. Okay, manakala untuk kelas B saya telah setkan sebagai private. Okay, dan pada sebelah kanan ni, okay, kita nampak kalau kita setkan sebagai private, dia ada lambang ataupun ikon kunci. Itu bermaksud channel tu telah disetkan sebagai private. Alright. Okey, dan untuk makluman tuan-puan, setiap perkongsian fail yang telah dibuat di dalam channel ataupun Teams, okey, sebenarnya dia akan disimpan di dalam SharePoint. Dia berbeza dengan chat. Chat ni dia punya file akan disimpan di dalam OneDrive, manakala untuk Teams akan disimpan di dalam SharePoint. Dua lokasi yang berbeza. Okey. Sebenarnya untuk makluman tuan-puan, dia punya maximum storage bagi SharePoint adalah sebanyak 25 terabyte. Okay, tapi daripada pihak IT admin, mereka boleh adjust dia punya maximum storage tu. Mungkin nak bagi 5 TB ke 10 TB ke kepada user, boleh dibuat pada admin center nanti. Alright. Okay. So saya akan pergi kepada daripada channel ni, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buka file daripada SharePoint. Okay, sebagai contoh, saya gunakan Teams private ini ya. Okay, saya akan uploadkan satu file. Okay, sekejap. Okay, so saya akan pilih file. Okay, for demo. Alright. Okay, dekat sini saya dah share satu file. Okay, dan sama juga macam chat tadi. Okay, sekiranya tuan-puan nak cari dia punya file yang telah dikongsikan, okay, boleh juga terus tekan aja pada file tab yang atas ni. Okay, dan di sini kita boleh lihat yang tuan-puan boleh membuka file ini menggunakan ataupun di dalam SharePoint. Okay, beza dengan chat tadi, dia just kosong aja. Dia tak ada apa-apa dekat sini. Sebenarnya dia disimpan di dalam OneDrive. Okay, untuk Teams ni, okay, dia akan disimpan di dalam SharePoint. Okay, so sebenarnya tuan-puan boleh kalau nak buka daripada SharePoint ataupun nak recover deleted file ke, sebenarnya kalau daripada Teams ni, kalau terdelete file daripada Teams, okay, tuan-puan tak boleh nak recover balik ataupun nak restore balik file tu, tak boleh. Okay, tapi
kalau tuan-puan buka daripada SharePoint, okey, sebenarnya tuan-puan boleh dapatkan balik file tu di dalam SharePoint. Itu bezanya di antara SharePoint dan juga OneDrive. Alright, so saya akan pergi kepada assignment. Okay, di sini adalah tempat untuk untuk para lecturer untuk view assignment yang telah dibuat ataupun yang telah diberikan kepada student lah. So tuan-puan boleh dapatkan di sini nanti. Okay, berkenaan dengan assignment, okay, tuan-puan akan dapatkan info yang lebih detail lagi pada session yang seterusnya. Alright, manakala untuk kalender, okay, di sini adalah tempat untuk user untuk schedulekan meeting ataupun live event. Okay, di sini ada option untuk kita schedulekan meeting. Okay, kalau tekan pada arrow down ni, okay, akan ada dua option, sama ada schedule meeting ataupun live event. Okay, apa beza di antara schedule meeting dan juga live event? Okay, schedule meeting ni meeting yang sama macam kita buat sekarang ini. Which is kita akan ada option untuk macam apa? Akan ada two-way communication. Maksudnya user boleh terus bertanyakan soalan kepada presenter. Okay, dan presenter boleh terus jawab apa yang yang user tanyakan. Okay, manakala untuk live event ini adalah one way communication sahaja. Di mana hanya presenter sahaja yang boleh bercakap. Okay, sekiranya audience ataupun attendees ataupun partisipan tu ada soalan, okay, mereka perlu bertanyakan menggunakan live event chat. Itu bezanya. Okay, kalau untuk schedule untuk meeting yang macam sekarang ni, okay, sampai sekarang ini, okay, sebenarnya maksimum user yang boleh join adalah 250 user sahaja, tapi coming soon, okay, sebenarnya kita boleh, sebenarnya Microsoft upkan maksimum sampai 350 user untuk join dalam meeting tu. Tak lama lagi dia akan release features ni. Okay. Alright, manakala untuk live event. Okay, untuk sampai hari ini sebenarnya maksimum sampai 10,000 user boleh join. Tapi tak lama lagi Microsoft akan riliskan update maksimum sampai 20,000 user untuk join live event ini. Itulah di antara perbezaan di antara meeting dan juga live event. Okay, so saya akan go through dengan live dengan meeting dahulu. Okay, kalau tuan-puan schedulekan meeting, just tekan pada meeting yang atas ni. Okay, so tuan-puan boleh menulis tajuk bagi meeting tu. Okay, mungkin saya tulis apa? Kelas matematik. Kita nak buat pembincangan berkenaan dengan apa mungkin assignment kan. Okay, so kita betul lah assignment 110. Okay, so di sini tuan-puan boleh pilih lah, boleh jemput siapa user yang akan join meeting nanti. Okay, sebagai contoh saya addkan beberapa student saya. Okay, Adele, Alex. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, di sini juga tuan-puan boleh menjemput guest user untuk join meeting tersebut. Okay, sama juga macam tadi, just tambahkan mereka menggunakan menggunakan email address mereka sahaja. Okay, sebagai contoh saya gunakan saya punya personal email address. Okay, dan saya perlu ingatkan lagi sekali untuk menjemput guest user untuk join Teams ataupun meeting kita ni. Okay, IT admin kena benarkan dahulu guest access tu ataupun allowkan guest access di dalam admin center terlebih dahulu. Alright. Okay, so di sini tuan-puan boleh pilihlah tarikh bila nak buat. Okay, contohnya esok pukul apa? 10 pagi sampai 10.30. Okay, lepas tu bolehlah contohnya tuan-puan ada pelbagai channel di dalam Teams. Okay, so kita boleh juga jemput channel tersebut.
Okey, channel nak jemput Teams pun boleh. Sebagai contoh, okey saya jemput, okey saya createkan team kelas matematik tadi. Saya nak jemput kelas A. So saya masukkan kelas A dekat sini. Dan tuan-tuan puan boleh letakkan apa ni description bagi meeting tersebut. Okey, mungkin saya akan letak please kejap. Okay, please stand by. Okay, lepas tu bila dah siap dekat sini semuanya dah disusun cantik. Okay, sebenarnya kita ada features yang menarik daripada Teams ni. Okay, iaitu scheduling assistance. Okay, sebenarnya fungsi scheduling assistant ni, okay, di sini kita boleh check sama ada user yang kita jemput tu mereka available ataupun tak pada masa dan juga tarikh yang kita pilih tadi. Okay, sebenarnya di sini okay, kita boleh tengok yang user ni dia available ataupun tak. Okay, normally dia akan keluar available yang tulisan berwarna hijau. Maksudnya dia free ataupun available pada masa dan tarikh yang kita pilih. Okay, sekiranya mereka tak free ataupun tak available, dia akan tulis dengan tulisan berwarna merah. This user is not available. Some sort like that lah. Okay. Sekiranya tuan-puan dah dapat kenal pasti yang masa ni okey dengan mereka, semua dah available dekat sini, dan boleh send invitation. Okey, apabila dah send invitation tu, dia akan automatically akan keluar dekat sini nanti. Dekat ruangan kalender kita ni. Alright. Okey, sebenarnya ada satu lagi features yang menarik daripada meeting ni. Okey, sebagai contoh, saya akan double klik pada meeting yang telah dibuat ni. Okey, sekejap. Sekejap, saya tak boleh nak klik ni. Okay, mungkin saya akan createkan satu meeting yang baru sekejap. Sekejapnya. 10. Okay. Okay, dah boleh. Tadi dia lambat sikit sebenarnya. Alright, so kalau saya double klik pada meeting yang telah dibuat di dalam kalender ni. Okay, sebagai contoh, saya klik pada meeting yang saya telah createkan awal tadi. Okay, apa yang saya masukkan tadi, di sini sebenarnya kita ada meeting options. Okay, sekiranya tuan-puan tekan pada meeting options. Okay, tunggu sekejap. Okay, so di sini sebenarnya tuan-puan boleh benarkan which is siapa yang boleh bypass lobby. Maksudnya kalau pilih dekat sini sekarang ni telah disetkan sebagai people in my organisation only. Okay, maksudnya hanya user yang daripada tenant yang sama dengan tuan-puan akan tak perlu berada dekat lobby, dia terus boleh masuk dalam meeting. Okay, kalau user yang luar daripada tenant tuan-puan, okay, kita kena admit ataupun kena allowkan dahulu mereka sebelum mereka masuk ke dalam meeting, which is mereka perlu standby dekat lobby terlebih dahulu. Okay, sekiranya tuan-puan pilih everyone, okay, maksudnya user yang luar daripada organisasi tuan-puan pun tak perlu tunggu di lobby, dia boleh masuk straight ke dalam meeting. Okay, so di sini juga tuan-puan boleh nampaklah macam announce when caller join or leave. Maksudnya user tu join meeting bila, user tu keluar meeting bila. Sebenarnya kita boleh lihat. Nanti dekat sini, dia punya fungsi ni akan keluar dekat, dia akan keluar dekat sini nanti. Dekat ruangan ini. Alright. Okay, so daripada sini siapa yang boleh
present nanti, sama ada everyone ataupun ini orang yang dalam organisasi tuan-puan sahaja ataupun tuan sahaja ataupun tuan-puan sahaja yang boleh present. So boleh buat pilihan dekat sini nanti. Okey, ataupun tuan-puan nak pilih spesifik presenter ataupun spesifik user sahaja untuk buat presentation pun boleh. Okey, dengan cara tekan pada specific people. Alright. Okey, manakala untuk saya akan tunjukkan berkenaan dengan live event. Okey, sekejap. Okey, sama juga cara dengan nak schedulekan meeting tadi. Okey, tekan pada live event. So daripada sini tuan-puan boleh mungkin nak buat announcement ataupun nak bincang berkenaan dengan COVID-19. Okay, so tulis COVID-19. COVID-19. Okay, lepas tu boleh pilihlah location dekat mana. Nak buat lobby mana kan. Okay, so boleh tulis dekat sini. Okay, lepas tu tuan-puan boleh pilih, boleh jemput siapa presenter yang akan bercakap pada sesi live event nanti. Boleh pilih dekat sini. Okay, sebagai contoh, saya ambil mungkin saya nak suruh student saya nama Adele ni untuk present pada live event nanti. Okay, lepas tu tuan-puan boleh pilihlah masanya bila, tarikhnya bila. Lepas tu boleh tulis dia punya detail ataupun description berkenaan dengan live event yang bakal dibuat nanti. Alright, so bila dah siap dekat sini, tuan-puan tekan pada next button. Nampak di sini ada beberapa pilihan lagi. Sama ada tuan-puan boleh pilih organisation wide ataupun public. Nampak dia ada ada dua pilihan yang berbeza. Okay, daripada sini sebenarnya saya tak boleh nak pilih public sebabnya dia telah disablekan by IT admin sajalah. So daripada sini tuan-puan perlu dapatkan confirmation daripada IT admin untuk benarkan sama ada nak pilih organisation wide ataupun public. Okay, apabila kita turun bawah sikit, tadi saya ada mention pasal soal dan juga soal jawab semasa sesi live event tu. Okay, di sini sebenarnya organizer boleh setkan untuk sesi Q&A, which is question and answer ataupun soal dan jawab. Okay, sekiranya tuan-puan enablekan ataupun allowkan Q&A ni, okay, nanti pada sesi live event nanti ada live event meeting pada belah kanan ni. Okay, kalau tak benarkan dan maksudnya user tu hanya boleh dengar je lah. Kalau ada soalan, mereka pun tak boleh tanya apa-apa. So lebih eloklah kalau tuan-puan benarkan untuk Q&A. So just tick dekat sini lah. Okay, so kalau user ada soalan, boleh tanyakan pada ruangan live event chat. Alright, so apabila dah siap apa semua dekat sini, then tekan pada schedule lah. Okay, so daripada sini sebenarnya tuan-puan boleh invite attendees menggunakan link juga. Just copy link ni dan send menggunakan email ataupun WhatsApp ke pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Alright, so daripada sini apabila semua dah siap, okay, semua dah cantik, dan tekan close lah. Okay. Soalan Cik Syukri. Ya, saya. Saya nak tanya. Kalau yang macam hari ni punya sesi ni, Cik Syukri pakai live event ke meeting ni macam mana? Okay, untuk sesi hari ni saya gunakan, bila klik pada anak panah bawah ni, saya pilih schedule meeting. Yang atas ni, schedule meeting. Sebabnya untuk Teams meeting ni akan ada two-way communication. Maksudnya tuan boleh tanyakan soalan pada saya dan saya boleh jawab terus kepada tuan. Untuk live event, hanya presenter sahaja dibenarkan untuk bercakap. Itu beza di antara Teams meeting dan juga live event. Alright. Okay, thank you. Ya, sama. Okay, so apabila saya klik ataupun double klik pada live event yang saya createkan tadi, dia sama macam yang last yang keluar tadi sebenarnya. Okay, so daripada sini sebenarnya tuan-puan boleh macam nak buat editing lah. Nak cancel meeting ke,
Okay, sebagai contoh, saya tekan edit ni. Okay, dia akan pergi balik kepada tempat kita mula-mula nak setkan live event tadi. Okay. Alright, so okay, sekiranya tuan-puan ada macam nak gunakan application yang luar, maksudnya macam ni, kalau tuan-puan ada ada apa ni, macam custom app ataupun nak gunakan pelbagai application di dalam Teams, sebenarnya boleh, tak ada masalah. Okay, kita boleh integratekan pelbagai application di dalam Teams. Okay, sebagai contoh, okay, pada belah kiri ni tuan-puan perlu tekan pada apps. Nampak di sini sebenarnya ada banyak sangat application yang tuan-puan boleh pilih dan boleh guna sebenarnya. Okay, dan di sini ada macam dia punya bahagian lah, sama ada untuk okay, untuk IT boleh pilih untuk developer and IT, untuk education boleh pilih education, dan tuan-tuan puan boleh integratekan ataupun boleh masukkan, boleh gunakan bersama di dalam Teams application ni. Alright. Okay. Assalamualaikum tuan, ada soalan? Ini. Kalau tuan ada soalan. Boleh ajukan. Untuk meeting atau live tu, dia ada method tak untuk notify participant kalau contohnya esok ada meeting pukul 10, so dia akan notify pada participant ke, ataupun participant lupa kan? Okey, selalunya kalau Teams atau live meeting, bila kita set dekat kalender, dia macam dia akan notify lah, macam kita biasa buat kalender invite. So dalam 15 minit tu dia akan notify, beritahu akan ada live event akan berlangsung pada 15 minit akan datang. Lebih kurang macam tu lah. Means Microsoft Office ni kita kena sentiasa on lah kan? Ataupun macam mana method dia notify tu? Dia akan masuk, okey, untuk case PTSB ni, since pakai Gmail kan untuk email. Betul tak? Pakai email rasmi. Okey, sorry. So pakai email rasmi. Maksudnya pakai Outlook. Ya. So email once kita dah create invitation tu, dia akan masuk dalam kalender Outlook tu lah. Okay, Encik Nazrul, saya nak tanya. Kalaulah kita ada beberapa meeting pada masa yang sama. Okay, macam clash kan, macam sekarang ni macam ada satu meeting lepas ni, katakan pukul 10 tadi mula, lepas tu kita dah lajak ni kan. So dia akan macam mana tu? Maksudnya kita pilih salah satu je lah kan untuk masuk? Ya. Okey, kebiasaannya sekiranya kita ada macam clash pada masa kan, masa kita create team, masa kita create invitation calendar tu pun dia dah notify kita bahawa this duration of time kita ada another meeting. Dia dah notify dekat atas tu, dia ada notify kecil lah kat situ masa kita nak create calendar meeting tu. Okey, baik. Dia akan maklumkan dah kita dah ada konflik dalam duration yang kita set tu. Jadi atas kita lah sama ada kita nak teruskan send that calendar ataupun kita kena rearrange balik lah kita punya masa tu. Okey. Baik. Assalamualaikum tuan. Macam mana yang dengan app tu? Maksudnya kalau kita gunakan apps tu untuk PNP dan macam contoh macam kita nak integrate quiz
Quizlet ke, kita nak integrate Mentimeter, or kita nak integrate Galvanizer, maksudnya apps untuk yang kita guna dalam PNP lah. Perlu ke kita masukkan dalam apps yang dekat Microsoft ni? Okay, in term of purely integration ni dia quite complicated sikit pasal dia akan melibatkan integration back end. Tapi dia depend on the system itself, sama ada it can support or not. Jadi kebiasaannya kalau most macam PNP punya sistem ni, kita so far dia ada ada panduan lah untuk integratekan tu, tapi it's a back end punya proses lah, kena buat integration. Okay, terima kasih. Okay, Cik Nazrun, saya dah masuk Okay balik. dah. Maaf. Okay. Maafkan saya tuan-puan, saya punya internet connection tiba-tiba drop tadi. Okay, izinkan saya share sebenarnya skrin lagi sekali. Okay. Alright, di sini saya tadi saya ada dengar beberapa soalan daripada tuan-puan ya. Okay, untuk soalan kalender ataupun macam crash meeting tadi, okay, seperti yang saya mention tadi, okay, saya pergi balik pada kalender saya. Okay, macam yang soalan daripada tuan tadi, sekiranya crash meeting, maksudnya dalam masa yang sama mungkin ada 2 meeting. Okay, seperti yang kita lihat pada skrin sekarang ini, nampak sekiranya meeting tu macam crash, okay, dia akan keluar dekat sini nanti. Okay, dan kalau okay, by right, okay, by default sekiranya tuan-puan menggunakan Teams, okay, dan dah schedulekan meeting di dalam Teams, okay, by right dia akan automatically akan synchronize dengan Outlook. Okay, sekiranya dia tak synchronize ataupun tak link, okay, mungkin ada features yang telah disablekan. Okay, saya akan tunjukkan cara untuk check. Okay, macam ni. Tuan-puan perlu buka Outlook application. Okay, ini saya bagi sekiranya Teams meeting tak link dengan Outlook. Okay, ini cara untuk kita check. Okay, saya akan tunjukkan sekejap. Okay, daripada sini, okay, tuan-tuan buka Outlook application dan tekan pada file yang pada belah kiri atas, and then pilih options. Okay, apabila dah keluar Outlook option ni, tuan-puan turun bawah, lepas tu tekan pada add-ins. Okay, pada bawah ni manage, okay, kena make sure. Kenapa suara jadi slow? Maaf, tuan dengar saya ke? Suara slow, saya tak dengar pula. Oh ya? Sekejap. Sekejap, saya kuatkan saya punya speaker. Okay, tuan dengar saya ke? Saya dah kuatkan speaker saya ni, saya punya mikrofon ni. Ke slow lagi? Kalau saya ni masih slow lagi, tak apalah. Teruskan je lah. Masih slow lagi. Sekejap, saya check. Sekejap. Yang lain loud and clear je. Ya, yang lain okey, clear. Oh ya? Yang lain Okey. okey. Teruskan. Okay, alright. Terima kasih. Okay, so daripada bawah ni, okay, tuan-puan perlu make sure, okay, manage ni, okay, dia mesti com add-ins. Yang sebabnya jangan pilih disable, tekan pada com add-ins. Okay, lepas tu klik pada go button. Okay, yang ini tuan-puan kena pastikan yang kotak bagi Microsoft Teams Meeting Add-in for Microsoft Office ditandakan. Ini kalau tak tanda, Teams Meeting daripada Teams tak akan disinkroniskan di dalam Outlook. Ini fungsi dia. Okay, so apabila dah tandakan, then boleh tekan OK lah. Then it should be working good. Alright. Okay, so berbalik kepada Teams kita tadi. Okay, alright. So tadi saya ada dengar ada puan bertanyaan berkenaan dengan application dia. Okay, di sini sekiranya saya pergi pada Teams, tekan Teams balik. Okay, saya pergi kepada general punya channel. Okay, so pada tab yang atas ni,
Ataupun saya bagi contoh pada kelas A lah. Ini saya setkan sebagai standard tadi. Okay, so tuan-puan akan nampak lambang tambah ni. Okay, so untuk integratekan ataupun tambahkan application. Okay, tekan pada lambang tambah ni. Nampak. So akan ada application yang akan keluar. Okay, so saya ambil satu ya sebagai contoh. Saya pilih website. Ini sebagai contoh saja dan tuan-puan boleh gunakan application yang lain mengikut keperluan tuan-puan nantilah. Okay, so nama website dan di sini saya kena pastekan link daripada website. Okay, sebagai contoh saya ambil, saya buka satu website daripada browser ni. Mungkin Kementerian Kesihatan. Sekejap, Kesihatan Malaysia. Okey, saya ambil portal ni. Okay, saya copy dia punya URL address. Okay, saya pergi balik kepada Teams saya tadi dan saya paste dekat sini. Okey, dan tekan save. Okey. Nampak. Ini website yang saya pilih tadi. Mungkin ada isu dengan saya punya internet connection ni. Sepatutnya, apabila dah pastekan link tadi dan klik dan tekan pada save, okey. Apa yang tuan-puan nampak dekat portal Kementerian Kesihatan Malaysia ni, dia akan automatically keluar dekat sini juga sebenarnya. So website tu dia hidup dekat sini. Maksudnya dia boleh digunakan dekat sini nanti. Sebiji macam yang tuan-puan boleh yang tuan-puan lihat dekat sini. Gitu. Itu ada antara salah satu app yang saya nak tunjuk lah. Dan kalau tuan-puan nak gunakan app yang lain, boleh, tak ada masalah. Tekan aja lambang ataupun ikon tambah ni dan pilih app mana yang tuan-puan nak gunakan dalam Teams tersebut. Alright. Okay, so pada belah kanan atas ni, ada nama user kan. Ini sebenarnya user profile bagi kita punya Teams. Okay, saya klik pada saya punya profile ni. Nampak. Tuan-puan boleh nampak yang status, set status message, save. Okay, untuk save ni, sekiranya tuan-puan ada save conversation ataupun save information dalam conversation chat, sama ada daripada chat ataupun channel, sebenarnya tuan-puan boleh carikan di ruangan ini nanti, di save option ni. Manakala untuk setting, di sini saya akan ceritakan sebentar lagi. Alright. Kalau tuan-puan dapat lihat pada bawah ni, di sini ada option untuk kita download dan installkan pada komputer ataupun laptop, ataupun download pada mobile ataupun telefon. Right. So saya akan pergi kepada settings. Apabila tekan pada settings, dia akan keluar 4 option ataupun features yang berbeza, iaitu general, privacy, notification dan juga call. Untuk general. Di sini sebenarnya tuan-puan boleh setkan tuan-puan punya background ataupun Teams background untuk default, dark ataupun high contrast. So kalau tuan-puan suka yang background yang gelap, boleh buat pertukaran ataupun changes dekat sini nanti. Boleh boleh tukar background gambar-gambar lain tak, macam tepi pantai ke? Maafkan saya Puan. Sebenarnya option tu tak ada lagi. So far ni tak ada lagi. Dia hanya ada pilihan yang ini aja setakat ni. InsyaAllah nanti lama-kelamaan ada tu saya rasa tu daripada Microsoft. Tapi untuk so far ini aja. Dekat Google, Google Meet semua ada kan? Tu yang ingatkan kat sini ada. Maafkan saya. Background mana ya Puan? Background video call ke? Ya. Video call ada background. Nanti Syukri akan tunjuk. Sebenarnya untuk video background ada. Saya ingatkan daripada ini saya
kongsikan untuk Teams, Teams background. Okay, untuk video background ada, tak ada masalah. Yang ini saya akan kongsikan nanti. Okay. Okay, alright. Okay, kalau untuk layout pula, okay, tuan-puan boleh pilih untuk grid ataupun list. Okay, sekarang ni saya gunakan list which is susunan daripada atas ke bawah yang belah kiri ni. Okay, kalau grid dia daripada kiri ke kanan. Itu beza dia antara grid dan juga list lah. Okay, dan untuk makluman tuan-puan, okay, di sini tuan-puan boleh memilih pelbagai bahasa mengikut keperluan tuan-puan. Okay, so di sini boleh pilihlah sama ada bahasa Indonesia ke, di sini ada Tamil, Chinese pun ada. Ada banyak pilihan bahasa sebenarnya. Sangat banyak. Okay, so tuan-puan boleh buat pilihan dekat sini nanti, alright? Okay, manakala untuk privacy. Okay, so di sini kita ada manage priority access. Okay, bila tekan dekat sini. Okay, ini sebenarnya kita consider sebagai whitelistkan user tertentu. Okay, sebagai contoh sekiranya tuan-puan tengah ada meeting, okay, by right orang tak boleh nak ganggu kita kan. Okay, tapi apabila kita telah whitelistkan user tertentu, okay, even kita ada meeting ke, kita tengah on call ke, mereka still lagi boleh masuk untuk berkomunikasi dengan kita. Itulah sebagai contohnya. So tuan-puan boleh buat changes dekat sini nantilah. Alright. Manakala untuk notification. Okay, seperti yang saya mention tadi, sebarang notification yang melibatkan tuan-puan, dia akan keluar dekat ruangan aktiviti untuk feed dan juga my activity. Okay, daripada sini sebenarnya tuan-puan boleh buat perubahan lebih detail lah. Okay, dengan cara untuk sekiranya ada mention, messages ataupun ada, tuan-puan boleh pilih notification tu nak appear ataupun keluar dekat banner dan email, banner sahaja ke ataupun keluar dekat feed sahaja pun boleh. Okay, manakala untuk call. Okay, untuk call sebenarnya di sini kita boleh setkan sekiranya panggilan telefon tu tak dijawab mungkin selepas 20 saat ke 30 saat ke. Okay, so maafkan saya, tuan-puan ada soalan ke? Yes, tuan-puan ada soalan ke? Ini Noam syarat ni. Betul tak? Okay, kalau tak ada soalan mungkin tuan-puan boleh mutekan mikrofon dahulu. Okay. Alright, so berbalik kepada tadi, sekiranya panggilan telefon tak dijawab mungkin selepas 20 saat ke ataupun 30 saat, okay, call itu akan masuk ke dalam voicemail. Okay, seperti yang kita lihat dekat sini, if answered, okay, so dia akan pergi kepada voicemail lah. Okay, ataupun ada pilihan do nothing. Maksudnya tak ada apa-apa perubahan lah. Okay, so untuk voicemail, okay, sebenarnya kita boleh configurekan dia punya voicemail lah. Okay, dan daripada sini sebenarnya tuan-puan boleh record dia punya greeting. Okay, sekiranya voicemail masuk dan kalau tuan-puan setkan dia punya ada buat recording bagi greeting. Okay, so caller yang buat panggilan tu akan dapat macam dengarlah message apa yang tuan-puan cuba sampaikan melalui record greeting ni. Alright. Okay. Okay. Alright, so saya rasa saya dah cover semua untuk Teams bagi general introduction bagi Teams. Okay, dan sekarang pun dah 10 lebih daripada 10.15 dah. Okay, tak apa. Mungkin tuan-puan boleh berikan saya 5 minit untuk saya berikan penerangan bagi meeting features. Kelebihan ataupun setting yang ada semasa meeting. Okay, seperti tuan-puan boleh lihat sekarang ni pada skrin saya. Okay, dekat bawah ni tuan-puan akan nampak navigation bar. Okay. Alright, kalau tuan-puan nampak ada tanda merah
dalam bulatan. Ini bermaksud meeting itu sedang direkod dan nama yang tuan rekod tu akan appear dekat sini. Nampak? Video meeting ni telah direkod oleh Encik Nazrul Rusli lah. So tuan-puan boleh justify kat sini nanti. Alright, manakala kalau tuan-puan nak onkan dia punya webcam, boleh tekan pada ini, tekan je dan nanti dia akan turn onkan dia punya webcam. Manakala untuk unmute ataupun mutekan mikrofon, just klik pada ikon mikrofon ni. Dan kalau tuan-puan nak buat screen sharing ataupun PowerPoint slideshow sharing, boleh. Dengan cara menekan lambang kotak kecil ni. Sekarang ni saya tengah share saya punya screen. Kalau saya tekan ni, nanti saya punya screen sharing ni akan terputus. Tapi itulah kalau nak buat screen sharing dan juga PowerPoint slide sharing, kena tekan dekat ruangan, kena tekan pada ikon ni nanti. Alright. Nampak ada someone yang share dia punya PowerPoint slide kat sini ni. Okey, tak apa. Saya akan ambil balik saya punya screen ya. Maafkan saya. Okey. Okey, sekejap. Alright, dan ada 3 titik ni. Dia punya ellipsis button. Apabila tekan pada ellipsis button ni, tuan-puan akan nampak show device setting, enter full screen dan sebagainya lah. Untuk show device setting, sekiranya tuan-puan ada isu dengan mikrofon tak jadi, speaker tak dengar, mikrofon tak keluar bunyi, lepas tu kamera tak keluar gambar. Semuanya boleh dibuat ataupun buat adjustment dekat sini nanti. Gitu. Alright. Dan di sini ini sekiranya tuan-puan dapat macam tulisan dekat skrin tu kecil aja kan. Sebenarnya tuan-puan boleh besarkan dengan buat pilihan enter full screen. Sebagai contoh saya tekan pada enter full screen ni. Nampak dia besarlah sedikit kan. Dia akan besar sedikit. Tuan-puan boleh nampak tulisan tu dengan lebih jelas lah. Dan kalau nak keluar daripada full screen ni, tekan aja pada escape button pada keyboard. Alright. Dan ini adalah soalan daripada puan yang bertanya tadi mengenai video background. Saya tekan pada show background effect. Nampak. Kita ada sebenarnya. Features ni ada sebenarnya. Sama ada tuan-puan nak setkan tanpa background, ataupun nak blurkan background. Di sini ada background yang telah tersedia daripada Microsoft. So tuan-puan boleh pilih lah. Mungkin saya pilih satu. Saya pilih gambar dalam bilik darjah ni. Apabila dah pilih, tuan-puan perlu tekan pada apply and turn on video. Sebenarnya sekarang ni saya dekat rumah. Apabila saya pilih gambar ni, nampak nanti tuan-puan akan nampak macam mana keadaan saya nanti. Nampak. Saya sebenarnya ada kat rumah sekarang ni. Bila saya tekan aja background setting dan juga pilih background yang tertentu, so dekat belakang saya ni akan nampak gambar yang saya pilih tadi sebenarnya. So sebenarnya ini kita consider sebagai professionalism lah. Maksudnya kalau tuan-puan ada dekat rumah ke, ada dekat restoran ke, dan tiba-tiba tuan-puan ada meeting, so tuan-puan boleh gunakan option ni untuk menutuplah apa background yang ada dekat belakang tu. Saya nak tanya. Handset boleh buat juga ke? Macam mana? Dekat handset. Saya try tekan tak ada pun. Background. Maafkan saya. Untuk makluman tuan-puan, untuk best practice bagi Teams application ni, tuan-puan perlu installkan Teams ni pada laptop. Dan Windows tu mestilah Windows 10. Barulah semua features yang ada boleh di-availablekan ataupun appear dekat Teams tersebut. Gitu. So maknanya dekat handphone tak boleh lah kan? Itu
kita consider sebagai limitation, Puan. Okey, faham. Okey. Okey, sekejap. Saya offkan saya punya video dulu. Nanti terputus pula macam tadi. Sekejap. Ni pun dah hang. Okey, sekejap je. Kita keluar ni sekejap. Okey. Okey, right. Okey. Saya nak tanya ni. Okey. Berkenaan dengan attendant. Okey. Okey, so tepi ni kita nampak people yang join meeting ni kan? Betul. So kalau automatic dia ada boleh generate list tu ke untuk siapa yang datang meeting? Okey, yes, satu soalan yang bagus tuan. Okey, sebenarnya untuk hari ini, sampai hari ini ya. Okey, sebenarnya tak ada lagi option untuk kita dapatkan attendance list. Okey, tapi kita boleh buat secara manual, which is kita boleh copy and pastekan semua attendance list ni. Okey, tapi pagi tadi saya baru aja dapat information daripada Microsoft yang akan datang mungkin dalam minggu ini ataupun dalam bulan ini akan keluar satu features yang baharu, iaitu tuan-puan boleh mendownload attendance list semasa meeting berjalan. Ini satu features dan juga berita yang menarik lah. So tuan-puan perlu tunggu. Okey, puan ada soalan tadi. Puan apa ya tadi? Okey, saya nak tanya. Okey. Features yang diberikan ni memang kita ikut window yang ada pada punya PC atau laptop kan? Maaf Puan, saya kurang jelas. Boleh ulang soalan? Okey, features yang dekat meeting ni, dia berbeza dengan Windows 7 ke Windows 8 atau Windows 10? Okey, alright. Terima kasih Puan sebab bertanya. Okey, sebenarnya features yang ada pada meeting yang seperti saya tunjukkan tadi, okey, yang sekarang ni saya macam ada banyak option kan. Okey, sebenarnya ia bergantung kepada jenis license yang Puan dapat. Okey, sekarang ni saya gunakan license yang macam yang paling advance, which is E5 license ataupun A5 license. Okey, kalau Puan saya percaya Puan dapat A3 license. Okay, so dia ada limitation daripada segi features tu. Dia agak berbeza sedikit. Alright, manakala untuk daripada segi hardware, okay, sebenarnya untuk best practice bagi Teams ni, okay, user mestilah installkan Teams app ni di dalam laptop. Okay, dan Windows OS tu mestilah Windows 10. Okay, sebagai contoh, kalau Puan dah installkan dalam laptop Teams ni kan, itu bagus. Okay, tapi kalau dijalankan pada Windows daripada OS edition Windows 7, okay, sebenarnya akan ada limitation daripada segi video. Nanti kalau sekarang ni tuan-puan nampak 4 video kan daripada saya ni. Kalau pakai Windows 7 ataupun Windows 7, okay, hanya satu video sahaja yang keluar. Itu salah satu daripada limitation daripada Windows OS lah. Alright. Saya nak tanya. Boleh saya tanya? Boleh Puan ya. Macam saya ni pakai Windows 10 lah, and then saya download app ni terus dalam laptop lah kan. Okay. Cuma untuk features tu saya kira tak ada lah yang untuk show background effect tu disebabkan license yang kita dapat tu ke? Okay, sekarang ni Puan dapat license apa? Jenis license tu apa? Daripada PTSB lah kan. Okay, sebenarnya kalau untuk untuk license for faculty, which is untuk lecturer, dia akan dapat A3 license. Dan sepatutnya adakah disebabkan A3 tu saya tak ada features yang show background effect tu? Okey, apa yang saya tahu untuk A3 license user, sebenarnya akan ada untuk show background effect ni. Sepatutnya ada. Puan pakai OS apa? Saya pakai Windows 10. Okey. Tapi kalau saya tengok kat feature saya ni dekat memang tak ada lah. Saya hanya ada show device setting, enter full screen.
turn on live caption, keypad dengan turn off on off incoming video. Dengan Okey. recording tu je. Okay, Shani, saya ada satu suggestion. Okay, mungkin Puan perlu updatekan Windows 10 version tu. Update kepada yang latest lah. Okay, seperti yang okay, kalau macam saya sekarang ini, dia punya sekejap ni, saya tunjuk sistem. Okay, sekejap. Okay, nampak sekarang ni yang saya punya Windows version ni yang agak latest lah. So kalau nak make it available, Puan kena updatekan dia punya Windows version Puan ya. Okay, nanti saya cuba semak. Terima kasih ya. Ya, sama. Okay, ada sebarang soalan daripada pihak Tuan Puan lagi? Satu lagi soalan Tuan. Ya, boleh. Saya ada terbaca lah pasal satu pasal dalam team juga on insights. Okay. So dalam insight tu kita boleh dapatkan data, especially our student nanti yang join tu berapa persen, dan secara tak langsung list student kita yang join tu ada juga kat situ. Cuma saya belum lagi sempat nak explore lah on insight tu. Ada dalam Teams juga kan? Okay, macam ni. Kalau berkenaan dengan okay, sekejap saya tunjuk. Okay, mungkin daripada sekejap. Sekejap ya Puan. Okay, dekat sini tak ada. Okay, maksudnya sekarang ni dia punya macam statistik of usage bagi Teams ke macam mana Puan? Cuba kalau Tuan search dekat command tu on insights. Dia akan keluar, you have to add masuk lah kalau kita nak buat. Yang ini ya Puan? Ya. Okay. So bila saya ada terbaca satu my colleague buat tu, saya rasa quite interesting lah. For example, boleh tahu kan how many percentage out of 100%, berapa persen yang student kita boleh access with this Teams ni. Okay, to be honest, maafkan saya Puan. Okay, untuk app, untuk insight ni saya belum go through lagi. So saya limited information lah berkenaan dengan insight ni. Okay, tapi tak apa. Kalau Puan nak dapatkan information, okay, saya akan rujuk saya punya sources terlebih dahulu. Okay, nanti saya akan masukkan ataupun berikan info berkenaan di ruangan meeting chat nanti. Boleh Puan? Terima kasih. Ya, sama. Okay. Alright. Okay, so ada apa soalan lagi daripada Tuan Puan? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Yang request control button ni untuk apa tu? Okay. Macam sekarang ni saya tengah share saya punya screen kan. Okay, sekiranya Tuan nampak. Sekiranya Tuan tekan pada request control, okay, dan saya allow-kan, okay, bermaksud Tuan boleh remote ataupun boleh control saya punya screen sekarang ini. Okey. Apa perbezaan kita masukkan, contoh tadi yang Tuan bagi website tu masuk dalam Teams. Okey. Dalam Teams, apa beza yang kita masukkan dalam Teams dengan yang di luar Teams tadi? Okey, seperti sebenarnya Teams application ni dia hub center bagi semua benda sebenarnya. Okey, maksudnya dalam Teams ni Tuan boleh gunakan pelbagai apps. Okey, boleh gunakan Word, Excel dan juga app yang lain di dalam satu tempat sahaja. Maksudnya untuk jimat masa dan juga kesenangan Tuan Puan lah. Okey. Seperti yang saya tunjukkan tadi, which is saya gunakan website app. Okey, dia sebenarnya tak ada beza Tuan. Dia sama je. Okay. Apa yang Tuan nampak pada website, okay, dia boleh digunakan di dalam Teams. Sebiji sama sebenarnya Tuan. Okey. Ya. Satu lagi. Jika saya mengajar software, penggunaan software contoh Microsoft Word contohnya. Okey. Bila saya allow request control daripada student, maksudnya student tu boleh edit
atau edit dalam Microsoft Word dekat komputer saya lah. Tak perlu Tuan sebenarnya. Okey, normally untuk request control ni kalau sebagai contoh Tuan ada technical issue dengan komputer Tuan. Okey, dan saya ni sebagai technician lah. Okey, saya call Tuan menggunakan Teams application dan saya nak remote. Saya nak buat troubleshoot pada komputer Tuan. Ini adalah fungsi untuk request control dan bagi allow access lah. Okey, tapi kalau berkenaan dengan macam Word, Excel, PowerPoint, kalau tuan puan nak buat editing ataupun kita panggil sebagai co-authoring, boleh direct daripada Teams sebenarnya. Tak perlu nak request control. Okey, Shani. Saya tunjuk satu contoh. Boleh bagi saya 2 minit je tuan untuk saya set up saya punya account satu lagi. 2 minit je. Okey, dan mungkin tuan akan jadi lebih faham lah. Okey, just bagi saya 2 minit je. Sekejap ya. Okey, sekejap. Syuk, rasanya yang untuk this masuk dalam session 2 kot bersama Encik Kelvin nanti ada akan show. Ya, maafkan saya terlupa tadi. Pukul 11 nanti kita kan ada session yang kedua. Sebenarnya untuk lebih detail berkenaan dengan co-authoring, ini akan dijelaskan oleh Mr. Kelvin untuk sesi yang kedua nanti. Okey, maafkan saya. Hampir terlupa tadi. Okey. Alright, so ada apa-apa soalan daripada pihak tuan puan? Sesi yang kedua nanti akan bermula jam 11 nanti. Ya, Encik Nazrul? Betul, 11. Jadi kita akan berehat seketika lah. Okey, so kalau tak ada soalan daripada tuan puan, saya rasa sampai sini sajalah saya punya sesi hari ini. Okey, dan tuan puan boleh berehat sebentar dan boleh mulakan dengan sesi yang kedua pada jam 11 nanti. Okey, dan daripada sesi saya, saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih kerana dapat hadir pada sesi hari ini, iaitu sesi saya, dan Assalamualaikum. Jadi untuk sesi kedua kita akan guna the same meeting link ni Maksudnya kalau sesiapa yang tak nak keluar, nak biarkan pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya akan stop video ni dulu. Untuk sesi yang kedua saya akan startkan balik. Okey.